الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو إليه النشور أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد صدق الله العظيم. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu anfiqu, belanjakanlah harta pada jalan Allah, berikanlah sedekah, zakat, infak pada jalan Allah, sebahagian daripada hasil usaha yang kamu yang baik-baik yang telah kamu kerjakan, dan sebahagian daripada apa yang telah keluar daripada bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu sengaja memilih yang buruk daripadanya lalu kamu dermakan, sedekahkan, atau kamu jadikan pemberian zakat. Padahal kamu sendiri tidak sekali-kali akan mengambil benda yang buruk, barang yang buruk itu, harta yang buruk itu, kalau diberikan kepada kamu juga, kecuali dengan memejamkan mata padanya. Dan ketahuilah sesungguhnya Allah Ta'ala Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Sadaqallahul Azim. Tuan-tuan, ayat ini adalah surah Al-Baqarah ayat 267, sambungan daripada kuliah kita yang lepas. Yang lepas kita telah membincangkan berkenaan dengan bagaimana adab-adab bersedekah yang Allah Ta'ala menjanjikan bagi mereka yang bersedekah, ganjaran-ganjaran yang hebat yang Allah Ta'ala ukirkan, rakamkan di dalam Al-Quran ini, supaya kita laksanakan pemberian-pemberian sedekah kita, zakat kita, apa sahaja yang kita infakkan di jalan Allah Ta'ala. Antaranya Allah Ta'ala sebut jangan menyakiti hati-hati para yang menerima sedekah. Jangan menyakiti hati-hati yang menerima sedekah daripada kita dengan cara memungkit-mungkit. Yang lepas, bulan yang lepas, dengan cara mungkit-mungkit pemberian kita, ataupun sengaja menyakiti hati-hati orang yang menerima sedekah kita, nak menunjukkan kita ni orang yang layak, orang yang hebat kerana pemberian kita. Ataupun jangan kita ini dengan diiringi dengan perasaan riak, bongkak malas cerita pada orang lain. Kalau riak ni adalah tunjuk pada orang lain. Mana riak? Allah Ta'ala larang perkataan riak ini disebut dalam Quran ketika melakukan amalan sedekah, iaitu amalan yang menunjuk-nunjukkan, untuk tunjukkan kepada orang lain amalan sedekah kita yang kita laksanakan. Yang pertama tadi apa? Jangan memungkit-mungkit dengan sengaja menyakiti hati orang-orang yang menerima sedekah itu. Yang kedua, jangan mengiringi perasaan sedekah dan amalan ini dengan perasaan riak. Riak ini menunjuk pada orang. Kalau ujub, bangga pada diri sendiri, kan? Orang lain tak tahu, tapi dia syok sendiri, seronok sendiri, rasa diri itu paling bagus, rasa diri paling baik, rasa diri depan orang yang paling banyak sedekah, rasa diri ini orang yang paling hebat dalam bersedekah berbanding dengan orang lain. Itu ujub, perasaan, tak cerita pada orang lain. Tetapi riak ini memang sengaja untuk tunjukkan. Cuma tuan-tuan, bezanya kita tak tahu, kita tak pasti apakah orang ini riak ataupun tidak. Kita bukan buat penilaian, cuma Allah Ta'ala nilai kita, dan kita nilai diri kita sendiri. Kita tahulah diri kita sendiri, kita tahu. Bila datang perasaan ini, istighfar, mohon ampun daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Riak nak tunjuk ke orang, sengaja. Cara perbuatan kita, cara bercakap kita, cara kita nak adakan tambah-tambah kita sekarang lah, zaman-zaman rakam video, gambar dan sebagainya.
Semua tu boleh tu kan? Bukan haram salah rakam, bukan haram salah video dan sebagainya. Tetapi keikhlasan untuk menjaga hati itu jauh lebih penting. Rakamlah tuan-tuan. Untuk mengajak orang lain bersedekah, rakamlah boleh, tak ada masalah. Tetapi keupayaan kita untuk menjaga hati supaya ikhlas dari di hadapan Allah Ta'ala ini. Yang seterusnya kita telah membincangkan berkenaan dengan janji-janji Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala akan memberikan ganjaran bagi orang yang bersedekah sehingga dilipat gandakan 700 pahala kepada kita, yang Allah Ta'ala memberikan perumpamaan. Allah Ta'ala memberi perumpamaan seperti pokok yang tumbuh tangkainya. Hebat amalan sedekah ini. Tetapi kalau tidak dijaga, sepertilah pasir yang berada di atas batu lalu diturunkan hujan lebat padanya. Semua amalan-amalan ini ditolak di sisi Allah Ta'ala. Dan pada pagi ini telah membincangkan berkenaan dengan tegahan-tegahan yang perlu dijauhkan ketika bersedekah. Iaitu Allah Ta'ala berfirman dalam ayat surah Al-Baqarah ayat 267 ini. Pertama, Allah Ta'ala menyuruh untuk kita berinfak. Allah menyuruh kepada kita infak, derma, sedekah, zakat daripada harta yang kamu dapat, daripada harta-harta yang baik yang kita hasil daripada usaha kita duduk dekat dunia ni. Allah Ta'ala bagi nikmat kita pekerjaan. Ada di kalangan kita ini pejabat awam, ada yang orang yang berniaga, ada orang yang bersara, ada orang yang dapat rezeki dari berbagai sudut macam-macam pekerjaan kita. Tambah-tambah di Malaysia, semua Allah Ta'ala berikan nikmat kepada kita. Hatta hari ini kenderaan yang hadir di pagi masjid pagi ini tuan-tuan, hasil daripada titik peluh tuan-tuan. Pencuri, perompak itu juga hasil titik peluh dia. Cuma bezanya adalah dia halal ataupun haram, ataupun beza dengan kita yang halal ataupun yang haram. Hari ini kita beza kita insya Allah kita ambil daripada rezeki yang halal, daripada usaha kita yang baik dan juga hasil yang baik. Bila hasil yang baik itulah Allah Ta'ala menyuruh kita untuk menginfakkan sebahagian daripada apa yang telah kami keluarkan daripada bumi, dan janganlah kamu memilih jalan-jalan yang buruk lalu kamu dermakan. Jangan kamu dermakan hasil-hasil yang buruk. Contoh tuan-tuan, kita ambil barang-barang yang tak boleh pakai, barang-barang yang tidak guna lagi. Bukan di sisi kita tak boleh guna, di sisi orang yang derma, orang yang nak terima harta kita tak boleh pakai. Di sisi kita pun kita tak boleh nak pakai lah. Lalu kita dermakan untuk clear rumah, untuk nampak rumah kita lapang, ataupun kita tak nak memiliki barang tersebut kerana rasa sampah, menyemak dan sebagainya. Lalu kita jadikan barang ini daripada barang sedekah. Ini adalah tegahan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah Ta'ala kata lagi, wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna wa lastum bil akhidin. Allah Ta'ala kata janganlah kamu sengaja memilih yang buruk daripadanya lalu kamu dermakan atau kamu jadikan pemberian zakat. Terang-terang Allah Ta'ala sebut, jangan jadikan benda yang buruk, benda yang tak boleh pakai lah, supaya untuk didermakan kepada orang lain. Jadikan sebagai sebahagian zakat kita, ataupun infak kita, sedekah kita, hadiah kita. Padahal kamu, Allah Ta'ala kata apa? Padahal kamu sendiri tidak sekali-kali akan mengambil barang buruk itu, benda yang sedekah yang buruk itu, jikalau kamu diberikan kepada kamu semula. Padahal kamu pun tahu kamu tak suka benda itu, kamu tahu kamu pun tak sayang benda itu, tak bagus benda itu, kamu bagi pada orang. Kecuali dengan memejamkan mata kamu, memejamkan mata kepadanya. Kecuali kamu ni buat tak tahunya, ketahuilah sesungguhnya Allah Ta'ala Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Tuan-tuan, tegahan Allah Ta'ala ini ada asbabun nuzul, ada sebab. Ayat 267 ini diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi SAW. Ada beberapa kisah dan sebab. Antaranya diriwayatkan oleh Al-Hakim, At-Tirmizi, Ibnu Majah dan imam-imam hadis yang lain meriwayatkan katanya daripada Al-Bara bin Azib, katanya ayat di atas diturunkan terhadap kami, iaitu golongan Ansar. Siapa golongan Ansar? Golongan
yang memeluk agama Allah Ta'ala Islam ini yang mereka menetap di Madinah. Mereka penduduk asal Madinah, pribumi Madinah. Golongan Ansar yang mana satu ketika dahulu kami memiliki buah kurma. Ya. Orang-orang Ansar, orang-orang pribumi Madinah ini, mereka sangat terkenal dengan kekayaan mereka memiliki ladang-ladang kurma yang baik. Ladang-ladang kurma yang baik, sehingga kan kita dengar beberapa kisah zaman Nabi, Allah Ta'ala uji mereka ini sehingga kan ada yang tak mahu keluar perang, sehingga kan mereka diuji Allah Ta'ala untuk menginfakkan seluruh harta mereka. Sebahagian daripada harta mereka digunakan untuk ladang kurma. Atau kita dengar zaman Nabi ada kisah ladang kurma yang terbakar dan sebagainya. Sebab ini adalah pemilikan harta yang sangat baik di zaman Nabi, iaitu memiliki ladang kurma. Lalu golongan Ansar ini memiliki ladang kurma yang baik ini, masing-masing dari kami menyumbangkan kurma. Bila mereka dah masuk Islam, mereka dah berpegang kepada agama Allah Ta'ala. Dalam agama Allah Ta'ala ada syariat untuk zakat, syariat untuk sedekah, untuk infak dan sebagainya. Lalu mereka menyumbangkan kurma ini sebab kepada orang-orang yang layak menerimanya. Sama ada sedikit ataupun banyak yang mengikut kemampuan masing-masing. Tengoklah, ladang kurma besar mana zakatnya kecil sikit. Kalau kecil, kalau ladang kurma tu besar, besarlah pendapatan kita. Kalau besar, besarlah zakatnya. Kalau pendapatan kecil, kecillah. Dan bagi kita orang Islam, bagaimanapun kalau boleh kita nak memberikan, kita nak menjadi pemilikan aset yang banyak. Kita nak ada aset yang banyak, perniagaan yang besar, duit yang banyak, simpanan yang banyak. Bukan satu kata apa, nanti kalau banyak duit nanti kena bayar zakat. Kan? Bukan faham macam tu. Kalau kita berniaga banyak nanti kena keluar zakat pun banyak. Bukan faham macam tu. Faham dia macam ni. Faham dia, sekiranya kita ada pemilikan aset yang banyak, kita ada pemilikan perniagaan yang besar, kita dapat mengeluarkan harta yang lebih besar untuk sedekah dan zakat, dapat membantu institusi zakat dan juga orang-orang yang berada di sekeliling kita dapat mengambil manfaat daripada kita. Itu fahamnya. Ada orang faham dia tak nak simpan barang emas banyak-banyak, dia tak nak simpan duit banyak-banyak, dia tak nak melakukan perniagaan yang besar-besar kerana dia takut apa? Takut mengeluarkan zakat yang banyak. Pelik tu. Kan pelik namanya. Dia tu pelik. Patutnya adalah berazam untuk memiliki harta yang banyak supaya dapat dikeluarkan zakat-zakat, dapat manfaat. Institusi zakat Perak, Selangor, Johor dan sebagainya dapat manfaat daripada kita kerana kita penyumbang antara penyumbang yang banyak dan terbesar. Itu jadi tuan. Kan? Kita ada mungkin orang faham kata kalau harta banyak itu sombong ustaz. Yang salah tu sombong, bukan harta. Nanti kalau dia dapat harta banyak nanti riak, ustaz lupa Allah Ta'ala. Yang salah tu lupa Allah, bukan harta. Ada orang yang tak ada harta pun lupa Allah. Ada orang yang tak ada harta pun riak juga. Ada orang bagi RM10 kat masjid, orang lain RM100 okey, RM200 okey, RM1,000, RM2,000 bayar beleted RM3-4,000 masjid, tak ada masalah. Dia bagi RM110 pun dia riak. Masalahnya riak, bukan harta. Tidak tuan-tuan. Sifat itu yang bermasalah dalam diri dia, bukan masalah harta. Sebab itu tuan-tuan berazam untuk kita memiliki aset banyak. Tuan-tuan gaji besar, memiliki tanah kerana Allah Ta'ala, beli tanah luar rumah, beli tanah ladang, beli tanah kebun kerana Allah Ta'ala. Supaya apa? Supaya pemilikan ini menjadi aset kepada kita, kepada orang Islam. Kalau kita dah tak ada waris pada anak harta pusat faraid, kalau kita dah tak ada ataupun kita masih ada nak jual pada orang Islam, bukan jual pada orang Islam untuk memiliki kekayaan yang sekejap. Kita gunakan harta harganya Allah Ta'ala bagi nikmat gaji yang besar dan sebagainya, buat elok kulit, kita jadikan pemilikan kita banyak supaya harta kita dapat banyak, pemilikan kita dapat banyak tanah, kebun, set bangunan, rumah, kedai dan sebagainya, supaya kita dapat, kalau kita dah mati sekalipun, kita dapat jual pada orang Islam atau kita infakkan kepada institusi, mana-mana institusi dan sebagainya, ataupun kita wariskan kepada anak-anak kita. Itu faham yang perlu difahami. Tuan-tuan, jangan salah memahami konsep tasawuf, takut riak dan sebagainya. Yang salah tu riak, bukan harta. Baik. Lalu tuan-tuan, bila ayat ini diturunkan, kenapa lagi? Bagaimanapun orang-orang yang tidak mahu melakukan kebaikan. Di zaman Nabi, orang yang tak nak melakukan kebaikan,
mereka membawa kurma-kurma mereka yang bercampur dengan kulit dan rantingnya. Maknanya orang kata buah cai. Kalau sawit orang buah relai kan. Buah relai berlaku juga. Kan kutip-kutip kan. Buah relai. Buah cai, buahnya tak okey lah. Kalau kita ni nak kata sawit buah relai tu laku lagi. Nak kata buah apa? Nak kata buah pelam. Contoh, buah pauk, buah pelam. Buahnya tak elok lah ni, kita bagi orang lain. Padahal yang paling baik sekali memberikan harta yang kita sayang. Tuan-tuan, yang kita rasa sayang lah. Tuan-tuan sayang lah duit RM10. Tuan-tuan gaji RM5,000, RM10,000. Tuan-tuan sayang lah RM10. RM10 kita sayang. RM10 bagi kan? Kita sayang RM10. Mungkin sekupang tak sayang bukan kata kita lah tuan-tuan. Budak-budak dapat duit raya sekupang pun dia tak sayang dia. Berlambat duit RM1 kita jumpa. Luar masjid kita jumpa duit RM1. Kita tak sayang lah. Yang kita sayang RM10, gaji RM10,000. RM10 itu sayang? Sayang tu yang kita bagi. Benda yang sayang. Sebab itu kata dalam hadis Nabi kata apa? Ketika sedekah paling afdal yang paling baik, bila kamu rasa nak bagi harta tu banyak, kamu rasa kedekut nak bagi RM10 itu yang terbaik. Kamu rasa kedekut, kamu mampu nak bagi, tapi rasa kedekut. Dia rasa kedekut. Padahal kalau kita bagi pun kita tak miskin. Kalau kita bagi pun kita tak ada kesan apa-apa untuk hari ini. Kalau kita bagi pun hari ini, pagi ini kita boleh pergi pasar untuk beli barang, tak terjejah pun. Tapi bila datang syaitan, nafsu untuk dan juga sikap manusia yang Allah Ta'ala jadikan ada sifat kedekutnya, bila kita lawan sifat kedekut ini, bagi juga untuk RM10 ini, akhirnya Allah itulah sedekah yang paling afdal di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu tuan-tuan, mereka ini memberikan buah yang dengan kulitnya, yang rantingnya. Kalau kita makan kurma yang Maryami yang paling murah kan? Kurma Maryami yang paling murah. Kalau Maryami grade A itu okey lah. Yang kalau C, yang grade C ni pasir-pasir kita makan kali kan? Jatuh kat pasir, kutip balik jual kat Malaysia, kita makan pasir-pasir yang sekali. Baik, ada yang telah rosak dan gugur daripada ranting, lalu diikat semula nak nampak cantik, lalu berikan kepada orang lain. Lalu Allah Ta'ala turunkan ayat 267 ini menegah para sahabat Nabi dan orang yang beriman di zaman Nabi supaya tidak melakukan amalan sedemikian. Kalau nak sedekah, bersedekahlah dengan harta yang baik, yang cantik, yang bagus. Lalu kita, tuan-tuan, lalu inilah digajari oleh Allah Ta'ala. Baik, hukum sedekah pakaian terpakai kan? Ustaz, sepakaian saya banyak kat rumah nak sedekah. Adakah saya termasuk dengan golongan ini? Tuan-tuan sayang nak pakaian yang terpakai? Saya. Kenapa tak pakai? Sebab saya dah kurus sikit kan? Jarang laku dah saya kurus sikit. Saya dah kurus sikit, pakaian tu besar, jarang dah laku. Biasa je ni, saya dah besar sikit, pakaian tu kecil. Saya sayang nak pakai, cuma tak boleh. Ataupun saya sayang pakaian tapi tak sesuai untuk saya dan kerja saya. Dulu bolehlah, tapi saya nak buang pun sayang lah. Lalu saya berikan kepada orang lain. Itu tak termasuk di dalam perintah di dalam tafsir ini kan? Baik, Abu Dawud An-Nasa'i Al-Hakim meriwayatkan daripada As-Sam bin Hanif, katanya bahawa mereka sengaja memilih buah-buahan yang tidak baik untuk tujuan sedekah. Sengaja, bukan tak sengaja, sengaja. Kalau kita nak sedekah buah pelam pun kat Malaysia ada buah pelam yang kita beli pun kita tak tahu. Tiba-tiba kita sedekah durian kita, rupanya musuh. Nama pun sedekah, orang pun tak tahu. Yang sedekah tu pun tak tengok, dia pun tak pasti. Buka-buka ulat lebih banyak daripada isi, tak tahu. Tidak jelas dikatakan orang termasuk dalam golongan ini. Kita pun kata reda adalah orang pun bagi kita hadiah. Orang bagi kita hadiah, bukan kita kata apa nak bagi pun elok-elok lah. Dia pun tak tahu. Kalau dia tahu dia bagi elok, cuma tak sengaja. Baik, untuk tujuan berikutnya Allah Ta'ala turunkan ayat ini. Kata riwayat pula daripada Al-Hakim meriwayatkan daripada Jabir, katanya Nabi SAW memerintahkan agar ditunaikan zakat fitrah pada kadar segantang tamar. Kemudian terdapat seseorang mengeluarkan zakatnya daripada tamar yang sudah rosak.
Berikutnya itu turunlah ayat Allah Ta'ala ini 267. Maknanya ada 3 kisah tuan-tuan kenapa ayat ini diturunkan kepada Nabi. Kisah di kalangan orang Ansar sedekah tamar yang tidak baik, kisahnya nak keluarkan zakat barang yang tidak baik. Maka turunlah ayat ini. Baik, kita tengok tafsir. Wahai orang beriman, kata tafsir, Allah Ta'ala memerintahkan kamu supaya menyumbangkan harta yang bersih dan baik, sama ada berbentuk wang, ataupun haiwan, ataupun biji-bijian, ataupun tumbuhan, ataupun barangan dagangan, atau lainnya seperti barang logam, harta galian, rikas, harta korun. Rikas maksudnya harta korun. Jangan lupa dah. Ini sebagaimana firman Allah Ta'ala, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu sesekali tidak akan dapat mencapai hakikat kebajikan dan kebaktian yang sempurna sebelum kamu dermakan sebahagian apa yang kamu sayang. Ya, apa yang nak dikorbankan oleh harta kita adalah harta yang kita sayang. Apa yang nak korban perasaan kita, perasaan sayang kita kepada harta tersebut, itu yang kena korbankan. Wang ringgit kita sayang, tak ada lah. Tapi dalam Islam suruh kita sedekah, infak, zakat. Allah nak uji hamba dia, sayang setara mana, setahap mana yang boleh dia sayang harta tu. Lalu kita pun keluarkan harta kita dengan kita sayang ini bagi masjid, bagi rakyat Palestin, bagi rakyat Syria, bagi ma'at tafis, bagi jiran tetangga kita, bagi mak ayah kita. Raya baru ni bagi mak ayah kita duit, bagi adik-beradik kita yang susah. Kita infak, tu harta kita. Kita keluarkan kerana kita sayang jugalah harta ini. Itu benda biasa. Bila kita sayang harta kita keluarkan benda yang kita sayang, bermakna kita telah menjalankan kebaktian dan kebajikan apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala melarang anda dari memilih mana-mana harta yang buruk dan tidak elok untuk dijadikan sumbangan. Sesungguhnya Allah Ta'ala adalah baik, maka dia suka menerima malaikat yang baik. Innallaha yuhibbul jamil wa yuhibbul jamil. Sesungguhnya innallaha jamilun wa yuhibbul jamil. Sesungguhnya Allah Ta'ala cantik, baik, bagus dan sukakan kepada kebaikan, kecantikan dan kebagusan. Dan tidak menerima sesuatu yang tidak disukai hati. Terdapat juga pengertian perkataan khabis atau khabis ataupun yang buruk. Pertama iaitu yang tidak memberikan manfaat apa-apa, sebagaimana disebutkan oleh Allah Ta'ala, kama yanfil kibru khabathal hadid, seperti mana penghembus api meleburkan besi. Jangan memberikan benda yang buruk. Ya, kita pilihlah harta kita nak bagi perabot ke, nak bagi almari ke, nak bagi apa sahaja berada dalam rumah kita dalam bentuknya barangan, termasuk baju, pakaian dan sebagainya. Pastikan perkara itu dipilih dan diberikan harta itu masih dalam keadaan yang baik, dan bukan niat nak kelir rumah semata-mata, bukan nak melapangkan rumah semata-mata, supaya perkara harta itu tidak dibazirkan dan boleh digunakan oleh orang lain, kita niatkan sebagai hadiah ataupun sedekah. Yang kedua, apa yang jiwa membencinya, ini dimaksudkan dari firman Allah Ta'ala, jangan kamu sengaja memilih yang buruk daripadanya. Senang je nak tahu harta mana yang kita tak suka, harta tu jangan bagi orang. Harta yang tak suka jangan kita bagi orang. Yang mana harta yang kita tak suka dan orang yang terima pun kita faham dia mungkin tak suka juga, jangan kita bagi. Kecuali kita tak suka tapi dia suka, kita kata awak ni tak suka dah motor antik, nak beli susah, awak tak larat dah nak naik, siapa lalu urus, nak buang pun siapa yang nak masuk Facebook tanya orang, siapa nak motor antik Honda C70 ni, awak tak nak dah. Adalah ramai yang nak bagi. Maknanya kita tak sayang sangat, tetapi ada orang yang nak. Tapi kita beritahu, ni kan berita dah rosak, gear dah rosak, kalau mereka nak ambil lah, boleh. Kita tak rasa benda tu harga pada kita, tetapi mungkin berharga pada orang lain, pun boleh. Cuma kita tak mengenci. Kita tahu dah pakaian ni orang semua, kita nak bagi, kita pun tak suka, orang terima pun tak suka, kita bagi juga, masuk dalam bungkusan, bagi juga, ini benda yang tak baik lah.
Baik, bagaimana anda sanggup menyumbang sesuatu yang buruk dan tidak elok walhal anda sendiri tidak menyukainya? Dalam tafsir dia kata, anda sendiri pun tidak akan menerima melainkan jika bersikap mengambil mudah dan tidak mengambil berat tentang keaiban ini. Jika seseorang berhutang dengan anda lalu ingin melunaskan dengan kadar yang tidak mencukupi, pasti anda tidak mahu menerimanya. Maka bagaimana pula anda rela menyerahkan sesuatu yang anda sendiri tidak rela menerimanya? Hak yang sebenar terhadap anda ialah harta yang anda elok dan berharga. Hak yang sebenar terhadap anda ialah harta yang anda elok dan berharga. Tengok tuan-tuan, Islam menetapkan macam mana. Islam menetapkan peraturan pada umat dia. Islam menetapkan peraturan pada kita yang beriman kepada Allah Ta'ala. Bukan sahaja larangan menjual barangan yang tak elok. Tak elok ni benda harta yang tak baik, barang yang tak baik, barang yang diharapkan oleh Allah Ta'ala, barang yang memberikan mudarat kepada masyarakat. Islam haramkan menjual. Bukan kata menjual, memberi pun Islam melarang. Kalau nak bagi, tengok motor kita dulu sebut tuan-tuan. Kalau nak bagi, bagilah barang yang elok. Yang tak elok jangan bagi orang. Macam itulah bahasa orang-orang dulu. Kalau nak bagi, bagilah benda yang elok. Yang tak elok jangan bagi. Rupanya orang tua kita dulu ambil dari surah Al-Baqarah ayat 267, larangan Allah Ta'ala memberikan barangan-barangan yang buruk. Baik, ketahuilah bahawa Allah Ta'ala adalah Maha Kaya dan Maha Mencukupi. Sekalipun dia menyuruh hamba-Nya bersedekah, namun dia sendiri tidak memerlukan segala sumbangan kamu. Dia Allah Ta'ala Maha Kaya dari semua makhluk. Hanyalah sekali Allah Ta'ala menyuruh demi manfaat anda dan juga merahsiakan keselamatan golongan kaya dan miskin. Maknanya tuan-tuan, hari ini Allah Ta'ala bukan nak perlukan harta kita, tetapi Allah nak uji kita. Allah boleh berezeki pada orang miskin. Allah Ta'ala boleh bagi bantuan kepada orang fakir miskin. Allah bukan harta kita, tetapi Allah nak uji kita sedaya mana kita mampu bertahan dengan sayangnya harta kita untuk kita keluar dan infakkan kepada jalan Allah Ta'ala. Lalu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, auladukum min tayyibi aksabikum fakulu min amwali auladikum hani'a. Anak-anak kamu adalah daripada hasil usaha kamu yang baik, justru makanlah sebagian daripada harta yang lazat. Allah Ta'ala kata, makanlah daripada harta yang lazat. Kalau nak bagi makanan yang baik. Kadang-kadang tuan-tuan tak tahu lah, sudut adab aku tak salah, dia sudut adab. Kalau orang niaga makanan, kalau kita niat untuk bersedekah, bagi saya lah, kalau tuan-tuan niat untuk bersedekah, tuan-tuan niat untuk bersedekah. Kan kita niaga makanan banyak, bukan tak habis bawa gitu. Kalau jum niaga tu dari pagi sampai petang, makanan tu dah lemah, tak habis, hujan dan sebagainya, baru dia cari makan habis. Kawan tu makan benda yang dah lemah, kawan tu makan dah sayur yang lemah, tak seronok juga. Kadang-kadang kita tak seronok, kita rasa macam tak habis baru bagi sini je. Patutnya niat dulu. Patutnya cantiknya sebelum niaga tu sama-sama masak. Ini sebahagian untuk diinfakkan, dermakan, sebahagian adalah dari untuk diniagakan. Cantiklah. Ini tak habis, siapa mangsa tu? Tak habis banyak. Betul juga di sudut kalau daripada membazir Ustaz, betul juga. Kan? Tak habis, dah tak habis semua. Siapa sasaran? Mak Tafiz dengan apa? Seorang siapa? Satu lagi. Kita lah. Orang surau, masjid. Kita boleh berterdarah. Kan? Tak habis tu. Jadi tak berapa seronok lah. Tapi saya bagi tip lah pada orang ni. Kalau Allah nak berkati dia, Allah nak hebatkan dia, Allah nak berkat murah rezeki dia, niat terus sedekah daripada awal ni. Kan? Jangan sampai dah lemah, karimpak dah lembik, berlubang dah, aku dikumpul-kumpul, dia bagi seorang ni bang, bagi masjid bang. Abang kata nak bagi siapa kat masjid? Kamu letak je lah. Letak. Tapi dah makan, kita lah makan. Tak apa makan tak salah, tapi tak berapa seronok. Tetapi pergi saja lah. Dia tak ada dalil. Tak ada dalil, tapi tak berapa seronok. Apa salahnya tuan-tuan terus kata mak buat
100 biji karipap, 10 ini untuk masjid, kita bagi siap-siap. 10 ni untuk budak-budak daripada murid-murid tahfiz kita. 10 ni untuk jiran tetangga kita. Bukan tak habis baru nak agihkan macam umurah sangat bila tak habis kan. Jadi dia tak ada dalil, cuma di sudut hadap. Baik kan. Tapi contohnya makan tak salah, telan makan saja. Nama-nama pisang hari Jumaat. Orang ni sebahagian kita ni tak makan pisang Jumaat. Bukan, sebahagian kita ni kurang makan pisang. Hari Isnin sampai Khamis dia tak makan pisang. Hari Sabtu Ahad dia tak makan pisang. Tapi hari Jumaat dia orang paling kuat makan pisang. Sebab dia dah boring dengan khutbah. Agaknya daripada mengantuk dia tak makan pisang. Itu dia mulut, tak salah makan pisang. Cuma dia tu, perbuatan dia tu tuan-tuan. Kadang-kadang kita nak tegur juga lah, waktu khutbah, dengar khutbah, bukan makan pisang. Waktu lepas khutbah, makanlah pisang. Ada juga waktu khutbah main handphone pun ada. Kan, kita duduk sebelah, dia main handphone daripada awal khutbah sampai habis khutbah. Kita tak tahu apa dia tengok. Dia menginggit ke WhatsApp ke Facebook ke Telegram ni, TikTok ke apa tak tahulah. Habislah sampailah imam nak kata bila kata Allahu Akbar, baru dia tutup handset dan tak, baru dia nak diri solat sama-sama kita. Habis solat dia pun bangun. Doa tak ada, zikir tak ada, wirid tak ada, terus bangun. Kita kata dapat apa tak tahu. Tuan-tuan, kalau waktu khutbah Quran pun tak boleh baca, tambahlah WhatsApp. Tuan-tuan, kita nak buat alim, kita nak buat erti, ambil Quran waktu betul-betul baca khutbah. Walaupun kita tak bunyi mulut, kita dengar Quran, salah juga, tak bagus juga. Waktu khatib nak baca khutbah, apa yang tugas kita? Tugas kita duduk diam dan dengar. Kalau tertidur, nama betul, bukan bertidur. Kalau tertidur kan, bukan kita tengok waktu khatib baca khutbah, kita tengok telefon, kita tengok Quran, kita baca info-info daripada majalah agama Islam Perak, buka balik info dia tak baca pun kat luar tuan-tuan. Tapi bila duduk masjid, sebab dia dapat kertas, dia tak tahu apa-apa. Dia tumis sejadah, ikat-ikat, bucu-bucu sejadah, dia dandan pula. Kat rumah dia tak dandan, orang buat anak dia macam ni dah. Dia banyak kerja. Ini benda-benda yang tak baiklah tuan-tuan, kita sama-sama kita. Jangan tegur waktu sebelum Jumaat, tegur sebelum Jumaat. Anak kita, anak saya, jenior kita, ataupun tuan-tuan masuk Facebook dan sebagainya, jangan melaksanakan perkara-perkara yang lain ketika khatib sedang berkhutbah, kecuali tugas kita menadah telinga dan dengar apa yang disampaikan oleh khatib, itu saja. Tuan-tuan, tambah makan pisang lagi ni puan-puan. Allahu Akbar. Depan ni mau pisang lagi, bagi apple, orange, saya malah rasa saya lihat durian ke? Yang ada hebat sikit. Kalau Ustaz Ismail kamu saya kata apa? Dari dulu pisang ni. Sampai Ustaz Ismail kamu wafat kan? Dia tak ada pisang ni. Bukan ada salah tu, berurau saya. Tuan-tuan ambil pisang pun mahal. Bukan main Ustaz. Kalau apple bagi pisang, semua pisang 5 pada apple, jadi kami bagi pisang. Okey. Betul. Wallahu a'lam. InsyaAllah tuan-tuan, apa yang baik daripada Allah Ta'ala, yang tak baik daripada Allah Ta'ala, dengan kelemahan diri sendiri. InsyaAllah maknanya manfaat yang kita ambil daripada kuliah pada pagi ini, satu ayat saja, sedekahlah benda yang kita sayang dan tidak menjadi keburukan kepada kita dan orang lain. Maknanya sedekahlah perkara-perkara yang baik, barang-barang yang baik, bukan barang-barang yang tidak baik. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.